Okey, so kita boleh mulalah. Okey, so di sini pandangannya adalah Y ialah sisi ya. So dari kanan ke kiri. So kanan ke kiri, okey, awak boleh bayangkanlah. Okey, seorang atlet, okey, melontar peluru. Okey, melontar peluru. Melontar peluru ah. Melontar peluru. Okey, melontar peluru ah. So dia akan pandang dari kanan ke kiri. Okey. So bila habis lontar, tangannya akan ke bawah lah. Okey. So tangannya akan ke bawah. So dia pandang dari kanan ke kiri. So yang atas ni ialah dongakkan depan. Lepas tu 45 darjah di bahagian sini dan bawah mestilah pelan. Okey, bawah mesti pelan. So kita ada pelan bawah, atasnya dongakkan depan dan akhir sekali kita lukiskan dongakkan sisi. So inilah yang saya ajar minggu lepas cara untuk menentukanlah kedudukan untuk pelan, dongakkan depan dan dongakkan sisi. Ada masalah tak yang ni? Tak ada. Okey, tak ada. Okey, sekarang untuk lukis. Untuk lukis, dalam buku dia telah sediakan paksi mengufuk dan paksi mencancang. Dia telah menyediakanlah paksi mengufuk dan paksi mencancang, tapi awak tak boleh mula terus. Tak boleh lukis terus. Tidak boleh lukis terus. Awak perlu lukiskan dia punya gap. Saya ada sebut last week. Gap. Gap ataupun jarak ataupun jurang. Awak perlu ada jarak. Ada jurang. So macam mana jurangnya? Jurangnya dia tak ada satu jarak yang spesifik. Dia tak ada satu jarak yang tertentu. Awak sendiri yang tentukanlah. So tak perlu besar sangatlah, tak perlu kecil sangat. So andai kata saya gunakan 1 cm lah. Untuk gap tersebut untuk gap tersebut, untuk jaraknya, untuk jurangnya. Saya gunakan 1 cm. Saya gunakan 1 cm. So saya pun ukurlah. Saya tandakan 1 cm daripada paksi mengufuk, 1 cm daripada paksi mengufuk. Lepas tu saya lukislah garisannya. Saya lukis garisan tersebut. Saya boleh tanda lagi sini satu lagi. Satu cm kan? 1 cm. So saya boleh tanda lagi sini satu. Tandakan sini satu. So apa yang saya sedang lakukan ialah saya sedang lukiskan garisan jarak 1 cm daripada paksi mengufuk. So saya dah tanda 1 cm, 1 cm. So sekarang saya boleh gariskan. Untuk 1 cm ni lah. Garisan ni. Saya boleh lukis. Lukis dengan pembaris. Untuk garisan ni, jangan gunakan garisan yang tebal lah. Sebab ini adalah garisan binaan. So, gunakan garisan yang halus. Untuk lukis, ada 3 jenis garisan. Garis padu. Garis padu yang halus dan garis padu yang tebal lah. Untuk binaan ni gunakan garis yang halus sahaja. So apa yang saya sedang lakukan ialah saya lukiskan dia punya gap.
Okey, bukan ni saja tau. Dekat paksi mencancang pun kita kena buat benda yang sama. Okey, jarak 1 cm. So jarak 1 cm saya cuba untuk ukur jarak 1 cm. Okey, saya tandakanlah jarak 1 cm. Saya tandakan jarak 1 cm. Okey, lepas tu saya lukiskan garisan yang jaraknya 1 cm. Gunakan garisan halus. Sebab ini ialah garisan binaan. 1 cm. Mungkin awak ada cara awak sendiri. Saya cuma tunjukkan cara saya untuk melukiskan gate tersebut 1 cm. Okey, so ini awak perlu buat. Dan ini tapaknya lah. Tapak untuk kita lukiskan pelan dan dongakkan. Belum lagi lukis lagi pelan dongakkan lagi tau. Ini hanya tapak saja. Tapak untuk awak lukis. Okey tak? Ada soalan tak setakat ini? Ada soalan setakat ini? Tak ada. Okey, ini hanya tapak saja tau. Saya ulang lagi. Ini tapak saja. Belum lagi lukis lagi pelan. Kosong markah lagi. Awak lukis ini kosong lagi. Sifar. Tak ada markah lagi ni. Belum ada lagi pelan dan dongakkan depan dan dongakkan sisi. Hanya tapak saja yang awak perlu, yang awak sediakan sekarang. Yang saya lukis sekarang. Okey. So sekarang kita nak lukis Okay, dia punya pelan dongakkan depan dan dongakkan sisi. Mana yang awak rasa lebih senang untuk lukis dongakkan depan untuk objek ini? Mana yang awak rasa senang belajar? Mana lebih senang? Depan. Depan kan? So bila awak tengok dari depan tu dari mana? X lah. Dongakkan depan dilihat dari X. Bentuk apa yang awak nampak kalau dari X? Segitiga. Segitiga apa? Boleh sebut tak segitiga apa? Segitiga bersudut tegak. Okey, boleh bacakan dia punya label segitiga bersudut tegak itu? Labelnya apa? A, lepas B, tu? Lepas tu? C. Ya, okey. So bila awak lihat dari depan, dari depan, awak akan lihatlah bentuk segitiga ini, betul? ABC kan? Inilah dia punya dongakkan depan. Pandangan dari depan, bentuk segitiga. So awak lukislah segitiga dekat ruangan, dongakkan depan. Lukis di dongakkan depan, ruangan, dongakkan depan. Dengan menggunakan ukuran yang sebenar lah. Ukuran yang sebenar, yang betul lah. Maknanya kalau AB 3 cm, pastikan awak ukur 3 cm. So sekali lagi kita start daripada garisan binaan, nampak tak? Garisan binaan. Bukan garisan mengufuk ini yang disediakan. Tapi garisan binaan yang saya buat sendiri. Memang itu kaedah dia. Untuk melukiskan pelan dan dongakkan dalam satu kertas yang disediakan. Okey. So saya harap kamu faham apa yang saya terangkan di sini. Okey. So sekarang saya cuba untuk lukiskan lukisan untuk dongakkan depan, tingginya 3 cm. So saya ukurlah 3 cm. Tandalah sini 3 cm. Tandakan 3 cm. Gunakan, sebab ini dongakkan so saya gunakan garis padu yang tebal lah. Baru nampak. Kalau tak semua garisan halus, apa-apa pun tak nampak.
Garisan je nampak. So pastikan adalah perbezaan sedikit lah untuk garisan-garisan yang kamu lukis. Untuk dongakkan sisi, dongakkan depan dan pelan, gunakan garis padu yang tebal. Untuk garisan binaan, gunakan garisan yang halus. Boleh faham maksud saya? Faham. So saya buat 3 cm, nampak tak 3 cm saya? Nampak 3 cm? Nampak. Lepas tu 2 cm kan bawahnya. Bawah 2 cm kan? Betul? Betul. So ukurlah 2 cm. 2 cm. Lepas tu gariskan 2 cm. So 2 cm, nampak 2 cm? Nampak saya punya garisan 2 cm? Nampak. Nampak? Okey, last sekali awak sambung saja kan? Dua sisi terakhir, betul tak? Yang atas dengan bawah kita sambungkan saja. Sebab kita pun tak ada dia punya panjang, dia punya saiz pun kita tak ada pun. So kita just sambungkan saja. Yang kita ada 3 cm dengan 2 cm sajalah. Dia punya tinggi dengan dia punya lebar dia punya tinggi dengan tapak segitiga saja. Untuk yang ini tak ada, just sambung saja. So kita dah lengkap lah dia punya dongakkan depan. Ini dah ada, ini baru ada markah. Baru ada markah di sini. Untuk dongakkan depan. Lepas tu, kita boleh buat pelan ataupun dongakkan sisi. So mana yang awak nak buat? Nak buat pelan ke nak buat dongakkan sisi? Dongakkan sisi. Dongakkan sisi. Okey, dongakkan sisi awak nampak apa? Kalau awak lihat dari sisi, sisi tu dari mana? Sisi tu dari Y. Y. So tengok dari Y. Lihat dari Y. Awak tengok mata awak letak di Y. Apa you nampak? Segi empat. Segi empat ni kan? Okey. So segi empat ni. ABED. Okey. You akan nampak segi empat macam ni. 3 cm. 3 cm. Okey tak ni? Okey. Okey, 3 cm, 3 cm. So kita lukiskanlah dia punya dongakkan sisi. Di bahagian ruang dongakkan sisi lah 3 cm, 3 cm. So inilah yang warna coklat ni. Bentuk ni. Okey. Tapi ini hanya lakaran saja. Kita perlu lukis dengan ukuran sebenar. Okey, saiz yang sebenar lah. Okey, so 3 cm, 3 cm. 3 cm. So gunakan pembaris. Ukurlah dari bawah ni kan, 3 cm. Sekali lagi apa maksud bawah? Bawah bukan bawah sini kan? Bukan ni, tapi di sini. Ini bawah ni dah ruang ini dah sukuan lain. Ini bawah ni dah sukuan lain. Awak kena faham ada 4 sukuan di sini. Okey. So kena tahulah dia punya tempat masing-masing lah. Tempat untuk lukis. So saya nak lukiskan dongakkan sisi 3 cm. Tapak 3 cm. Lepas tu atas pun 3 cm. eh 3 cm. Pastikan ukuran tu betul lah. Tak boleh silap. 3 cm. Lepas tu sini pun 3 cm. Nampak tak apa saya buat di sini? Saya gunakan dia punya garisan lah. Garisan dekat pembaris kan? Ada kan garisan dekat pembaris? Yang saya boleh rujuk untuk melukiskan garisan tegak. You faham maksud saya tak?
Faham. Okay, saya gunakan garisan dekat pembaris untuk melukiskan garisan tegak. Kalau tak nak guna protractor kan leceh sikit kan. Banyak kerja. Ini saya nak memudahkan kerja awak. Okay, so saya ajar awak gunakan garisan dekat pembaris untuk menghasilkan garisan tegak. Okay, so 3 cm juga 3 cm. 3 cm. 3 cm. Lepas tu last sekali, kita gariskanlah sisi yang terakhir 3 cm. Kan, sini 3 cm. 3 cm. Sini pun 3 cm. So, kita gariskan sajalah. 3 cm. Okay. So, sudah lengkap kita punya dongakan sisi. Tapi tak lengkap lagi ya kita punya pelan. So, pelan kita lihat dari atas. So, kita lihat dari atas. Okay, view from the top. Kita lihat dari atas. Apa yang kita nampak? Kalau kita lihat dari atas. Kita lihat dari atas. Segi empat kan? Segi empat yang bawah ni kan, betul tak pelajar? Betul. Tajuk ini awak perlu buatlah. Okay. Apa nama? Perlu berfikirlah. Okay. Imajinasi. Bayangkan. Okay. Sesuatu objek. Okay. Okay. So, bentuk kita nampak ialah bentuk segi empat. Macam ni. Bawahnya 2 cm. Dan sini berapa? CF. Berapa panjang CF? Dia punya tinggi 3 kan. Sebab dia ikut yang ni kan. Sama saiz kan. Okay. So, lukislah bentuk segi empat dekat pelan. Okay, bahagian pelan. Okay, lebarnya 2 cm. Lebarnya 2 cm. 2 cm. Okay, 2 cm. Kosong. 2 cm. Ni lah. Lepas tu, tingginya 3 cm. Tinggi 3 cm. Tinggi 3 cm. Okay, so 3 cm. 3 cm ni kan? Nampak tak apa saya sedang buat? Nampak saya buat apa? Nampak. Nampak? Okey. So 3 cm Lepas tu sebelah sini pun saya kena lukislah 3 cm ke bawah. 3 cm. Sampai sinilah 3 cm. Okey, lepas tu 2 cm untuk sisi yang last. Ni 2 cm kan? Okey, 2 cm. Okey, dah habis. Tu je pelajar. Cuma kena tambah lagi lah sedikit dia punya garisan binaan. Okey, garisan binaan. Kena tambah-tambah sikit lah. Touch up sikit dia punya garisan binaan. Okey, so okey. Mana nak tambah? Okey, kita boleh tambahkan di sinilah garisan dia. Tapi kena gunakan garisan halus. Kalau tak, semua garisan. Kita tak boleh nak bezakan yang mana satu garisan binaan, yang mana satu ialah garisan untuk dongakkan awak. Dongakkan depan atau dongakkan sisi. So, kena gunakanlah sedikit garisan yang berbeza. So, saya gunakan garisan halus. Nampak tak? Dia beza sikit. Supaya kita boleh kenal pastilah yang mana satu dongakkan, lukisan untuk dongakkan, yang mana satu ialah lukisan untuk binaan.
Okey, dan saya kurang lagi ya satu garisan ya untuk 45 darjah. So saya kena lukiskanlah garisan 45 darjah. Okey, garisan untuk 45 darjah. So kena buat dari sini 45 darjah, gunakan protractor. Ini memang ini terpaksa lah. Kalau tak nak buat macam mana kan? 45 darjah. Takkan nak guna pembaris kan? Boleh ke guna pembaris untuk membina 45 darjah? Boleh tak? Guna pembaris untuk membina 45 darjah. Boleh? Tak boleh. Tak boleh kan? Okey. Untuk 90 boleh lah. Okey. Kalau 45 so far saya tak ada ilmu itu lagi lah. Okey. So saya buatkan 45 darjah dan last sekali saya nak tambah sikit lah, touch up sikit garisan binaan. Dan ingat garisan binaan kita gunakan garisan halus. Okey, so saya sambungkanlah daripada apa ni? Dongakkan sisi ke pelan. So nampak tak bila saya buat betul lah. Bila saya buat betul, garisan daripada dongakkan sisi dengan garisan daripada pelan dia bertemu lah. Dia akan bertemu. Bila dia bertemu maknanya saya buat betul lah. Kalau tidak maknanya ada salah lah. Faham maksud saya tak? Dekat sini pun kita boleh gariskan. Nampak? Saya boleh gariskan. Bila saya boleh gariskan, maknanya saya betul lah. Itu satu kaedah lah untuk kita check ya betul tak jawapan kita. So itu je lah untuk dapatkan markah. Ada soalan? Boleh faham tak apa saya cerita di sini? Faham. Okay, so kena ingat lah cara dia. Okay, so kita tengok lagi soalan lagi lain. Okay, soalan yang seterusnya. B. Okay tak ini? Nak bincang tak? B nak bincang tak B? Okey tak B? Dapat tak jawapan ini? Perlu bincang B? Yes or no? Perlu bincang tak belajar? Senyap ya. Bincang. Okey, bincang pun bincang. Okey. So kita bincang. Baik. Okey, so soalan B. Okey, so dalam soalan dia minta awak lukis pelan dan dongakkan dan dia telah menyediakan apa? Menyediakan makanan. Menyediakan paksi. Apa ni paksi? Mengufuk ke mencancang? Mengufuk. Mengufuk. Dan paksi mencancang juga disediakan. Saya nak apa? Okey, saya nak keluarkan pembaris saya. Okey, saya nak buatkan dia punya apa nama ni? Paksi mengufuk dan satu lagi paksi mencancang. Paksi mencancang. Okey. Boleh tak kita okey dan
dia telah menyediakan, memudahkan awak sebenarnya. Dia telah memudahkan awak sebab dia telah melabelkan kedudukan untuk pelan. Kedudukan untuk pelan dia telah labelkan. Maknanya awak tak perlu pening di mana nak lukis pelan, di mana nak lukis dongakkan. Dia telah dia labelkan tak? Ada labelkan tak? Tak, cikgu. Oh, tak ada. Okey. So, macam mana saya kata tadi? Dia tengok, dongakkan sisi dari Y. So, Y ialah dongakkan sisi. So, dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri. So, kita bayangkan seorang atlet Olimpik kan? Atlet. Lontar peluru. Lontar peluru. Lontar peluru. Tangan atas kan? Betul tak? Tangan atas kan? Tangan atas. Tangan di atas. Satu tangan di atas. Satu tangan awak pegang peluru kan? Betul tak belajar? Betul. Kan tak berapa cantik tapi boleh faham juga kan? Satu tangan awak naik atas kan? Satu tangan awak letak peluru di bahagian telinga awak tengok dari kanan ke kiri, betul? So bila awak lontar, bila habis lontar, tangan awak akan turun ke bawah, betul? Pernah lontar tak peluru? So sukuan awak, awak punya kedudukan untuk sukuan ialah 45 darjah di sebelah kiri. Sebelah kanan awak lukis pelan. Awak tengok dari kanan ke kiri. So yang sebelah kanan ni depan. Yang sebelah kanan ni depan. Lepas tu yang sebelah kiri ialah sisi. So ingat itu sajalah. Ni depan. Ini sisi. Dongakkan. Depan, dongakkan. Sisi. So dan kita tak boleh buat terus. Kita sediakan apa? Gap. Buatkan dia punya gap. Dia punya jarak. Antara satu sama lain. Antara satu sama lain. Kan sebelum yang saya buat tadi. Dia ada jarak kan antara satu sama lain. Dia tak ada. Dia bukannya semua. Cantum sekali. Dia ada jarak antara satu sama lain. So di sini kita kena buatlah jarak antara satu sama lain. Dan jaraknya dia tak ada spesifik. Tapi janganlah buat jauh sangat kan. Gunalah 1 cm pun dah cukup. Gunakan 1 cm pun dah cukup. So kita tandakanlah 1 cm. Tandakan 1 cm. Nampak tak apa saya buat ni? Tandakan 1 cm. Nampak saya buat? Saya tandakan titik untuk 1 cm. Nampak tak? Nampak. Nampak kan? Lepas tu 1 cm tu saya gariskan lah. Kan? Ingat lagi tak saya kata? Tadi saya buat cara lain. Sekarang saya buat cara lain. Ikut sekati lah. Awak pilihlah mana yang awak rasa sesuai. Yang awak lebih suka. Ataupun awak mungkin ada cara awak sendiri. Tak semestinya ikut saya. Cuma hasilnya mesti betul lah. Hasilnya mesti betul. Ukuran mesti betul lah. Itu yang penting. Ukuran mesti betul. Ini hasil dia. Saya tak kisah awak guna kaedah apa. Janji awak dapat jawapan macam ni. Ukurannya betul. Tak label tak apa. Tak label tak apa. Awak label salah pun tak guna. Yang penting ukuran betul. So saya tadi ada ukur 1 cm. Sekarang saya cuba, apa ni? Saya cuba gariskanlah. Garisan binaan. Ini garisan binaan. So garisan binaan gunakan garis nipis sahaja. Halus, nipis.
Okey. Lepas tu bawah pun kita buatlah satu. Okey. Lepas tu, tu. Sini pun kena buat lagi. Okey, maaf lah terpaksa buat lewat sikit sebab ada hal. வாயில இருந்து கொட்டுது. சாப்பிடு. Okey, so nampak tak saya tandakan jarak 1 cm? வாங்கி போட்டு. Nampak tak? Okay, saya buat. Nampak? Saya ada Nampak. tandakan. Nampak ah? Okey, lepas tu saya lukis. ஒன்னொன்னு பேக்கெட் இருக்கு சாப்பிடு எடுத்து. Okey, 1 cm. பாவம். Makan boleh tutupkan mic ya. சாரி. It's okay. Okey, nampak saya buat garisan 1 cm. Pastikan setiap garisan yang kamu buat itu adalah tepat. Itu sangat penting. Kalau tak, nanti dia akan efek lah pada lukisan awak. Itu sangat penting ah. Okey, so saya belum dapat ada markah lagi ya. Saya nak tegaskan di sini. Tak ada markah lagi setakat ini. Kosong lagi. No marks. Ini hanya tapak saja untuk kita melukiskan pelan dongakkan dalam satu kertas. Ini RBT pun macam ni kan? Betul tak pelajar? Awak buat RBT sama tak macam ni? Sama. Kan? Okay, so saya harap okay, so sekarang kita nak apa? Okay, so sekarang kita baru nak start lah. Nak start untuk kita lukis. Okay, so pelajar, awak nak lukis mana satu dulu? Dongakkan depan ke, sisi ke, pelan? Depan. Depan nampak bentuk apa? Depan tu dari mana? X ke Y ke Z? X. X depan ah. Okay, X depan. So dari depan nampak bentuk apa? Bentuk ni kan? Betul tak? Bentuk macam ni. Betul. Okay, betul lah. Tahu tak nama bentuk itu? Prisma tegak. Prisma tu bentuk 3D. Kalau bentuk ini? Bentuk macam ni? Siapa tahu nama bentuk macam ni? Nampak kita ada banyak bentuk ah. Bentuk apa ni? Yang first sekali. Ini bentuk apa? Ini bentuk apa? Pelajar. Nampak tak yang ni? Yang saya tunjuk di sini. Bentuk apa yang first tu? Segi empat. Segi empat. Yang kedua? Yang kedua? Nampak tak yang kedua? Bulat. Bulat. Okey. Ini eclipse. Nampak dia tulis? Eclipse. Eclipse. Rupa-rupanya ada jawapan dah. Okey, rectangle. Eclipse. Ini apa? Parallelogram. Tahu tak parallelogram bahasa Melayu apa? Segi empat. Segi empat selari. Okay, para maksudnya selari. Segi empat selari. Ini trapezoida. Bahasa Melayu? Trapezium. Trapezium. Ini bentuk trapezium lah ni. Bentuk trapezium. Ni bentuk trapezium lah. Tengok betul tak trapezium kan? Trapezium kan bentuk macam ni. Apa sifat trapezium?
Apa sifat trapezium? Yang dia lukis tadi sini, dia macam ni kan. Sorry. Okey, yang dalam contoh di sini dia lukis trapezium macam ni. Apa sifat trapezium? Ini dengan ni, apa sifat yang sama? Trapezium. Garis condong. Dia garis condong, betul. Okey, ada lagi? Sifat yang sama? Kalau ini ada satu garis condong, ini ada dua garis condong. Okey, apa yang mesti ada pada trapezium? Apa sifat yang ada pada trapezium yang menyebabkan kita panggil dia trapezium? Siapa tahu? Sifat trapezium. Sisi tepi sama. Dia ada dua sisi yang selari. Okey, ada dua sisi yang selari. Okey, trapezium ada dua sisi yang selari. Itu sifat bagi trapezium lah. Okey. Dan kita juga ada formula tau sebenarnya untuk cari luas. Ada luas formula. Luas untuk formula untuk luas trapezium. Okey. So, balik kepada soalan kita. Tadi kita nak lukis apa? Kita dah terpesong jauh lah. Okey, kita nak lukiskan dongakan depan dari X. So, depan ni bentuk ini ya. Bentuk inilah. Trapezium . So, kita lukis bentuk ini. Tapaknya, bawahnya berapa cm? Bawah sini berapa cm? Bawah berapa cm? 4. 4. Okey, sebelah kanan tingginya berapa cm? 6. 6. Okey, sebelah kiri tingginya berapa cm? 4. 4. Okey. So, so boleh tak kita lukis? Boleh. Lukis tak mana? Sisi ke depan ke pelan? Depan. Depan. Lukis je lah kan. Okey, berapa bawah tapaknya berapa cm? Berapa cm tapak dia? 4. Okey, ukur 4 cm. 4 cm. Nampak saya ukur 4 cm? Nampak saya ukur 4 cm? Lepas tu, okey, 4 cm. Lepas tu, sebelah kanan tingginya 6 cm. So, ukurlah 6 cm. Pastikan sudut tegak 6 cm. Gariskan. Okey, 6 cm. Okey, lepas tu sebelah kiri. Sebelah kiri berapa cm? 4. 4. 4. Okey, sebelah kiri 4 cm. Okey. Nampak saya buat 4 cm tak? Boleh nampak? Anda nampak tak belajar? Nampak. Saya cuma takut tak nampak je. Okey, lepas tu kita sambungkanlah. Okey. Sambungkan sisi yang terakhir. Walaupun kita tak tahu dia punya ukuran, tapi kita boleh sambungkan. Okey, so kita dah selesai untuk dia punya dongakan depan. Okey, dengan ukuran yang sebenar lah. Ingat, ukuran sebenar, bukan hantam saja. Okey. Lepas tu, mana lagi awak nak buat? Sisi. Sisi. Sisi yang mana tu? Okey, kita dah buat dongakan depan. Dah lengkap kan? Okey, sekarang kita nak buat dongakan sisi dengan pelan. Mana yang awak nak buat? Mana awak rasa lebih senang?
Dongakkan sisi ke dongakkan sisi ke pelan? Pelan. Pelan. Okey, pelan. Pelan maksudnya kita lihat dari bahagian atas. So, bahagian atas kita tengok objek ini dari atas. Bentuk apa yang kamu nampak? Segi empat. Segi empat. Okey, segi empat mana? Segi empat mana? Boleh bacakan dia punya label. P, P, W, W, V, V, Q. Q. Betul lah. Bentuk ini kan. Dari atas. Okey. So, kita lukiskanlah segi empat tu. Panjangnya 4, lebarnya pun 4. Tapi ini lakaran saja. Kita mesti lukis dengan ukuran sebenar. Dekat pelan. Sekarang baru kita nak buat betul-betul. Tadi main lakar-lakar saja. Sekarang kita nak buat betul-betul. Buat betul-betul ni. Bukan main-main ni. 4 cm. Nampak saya buat 4 cm. Dengan menggunakan garis padu yang tebal. Baru nampak lukisan untuk pelan. Kalau tak nanti semua garisan je. Kita pun tak boleh nak lihat yang mana satu jawapan. Okay, so 4 cm. Okay, 4 cm. Nampak saya ukur 4 cm? Dan saya buat lagi sebelah sini 4 cm. Okay, 4 cm. Dan saya buat lagi satu lagi. Ayuh, terlebih. Inilah masalahnya menggunakan komputer. Okay, 4 cm. Sambungkan. Okay. Dan adalah sangat baik bila awak sudah siap, pastikan awak ukurlah. Double check. Betul 4 cm. Double check. Kadang-kadang kita buat, kita ingat betul lah. Tapi ada silap tengok. Apa salahnya? Kita check lagi sekali. Okay. So, kita dah selesai untuk pelan. Okay, sekarang kita nak buat pula untuk dongakkan sisi. Dongakkan sisi. Lihat dari mana? Dongakkan sisi kita lihat dari mana? Y. Y. Kita lihat dari Y. Nampak ni Y. Kita lihat dari Y. Kita nampak apa? Segi Bentuk empat. apa? Segi empat apa? Boleh bacakan dia punya label? Boleh tak bacakan label dia? S, S, T, T, W, W. P. Betul. Tapi S, T, W, P okay. Dia terlindung betul tak? Sebab dia di belakang betul tak? Dia terlindung betul tak? Betul. Dan dia lebih kecil daripada RUVQ. You faham maksud saya tak? Faham. UVQ lebih besar betul tak? Betul. So awak nampak yang lebih besar ni. Yang awak sebut tadi STWP, dia di sebelah kiri, terlindung. So terlindung dan dia lebih kecil daripada yang depan ni betul tak? So dia di bawah. You faham maksud tak? Dia ada garisan garisan sempang. Apa maksud garisan sempang? Apa maksud garisan sempang? Garis putus-putus, garis dash line. Dia terlindung betul. Terlindung betul tak belajar? Faham tak terlindung? Faham.
Okey ya. So kita akan nampak bentuk macam ni. Segi 4 dan kita adalah nampak garisan di bawah. Untuk ST. Nampak tak ST? Saya nampak ST. Sebab dia lebih ST ni ST. ST. ST dia lebih bawah sedikit daripada RU. RU lebih tinggi berbanding dengan ST. Tahu tak apa nama ni? RU saiznya berapa RU? 4. 4. Tahu tak tinggi dari atas ke bawah? Tinggi berapa? 6. 6. Tahu tak dari S ke bawah berapa? 4. So lukislah bentuk ini. So lukis. Kita lukis. Lukis bawah 4 cm. Bawah 4 cm. Lepas tu tinggi berapa pelajar? Tinggi berapa? 6. 6. So lukis 6 cm. 6. Lepas tu sini pun 6. 6. Lukis 6. Lepas tu sambungkan. Tadi sini 6 cm So 6 cm dengan 6 cm sambungkan. Untuk sisi yang terlindung 4 cm dari bawah, betul? cm dari bawah, betul? Tandakan. Tandakan dulu. Tandakan dulu. Lepas tu baru kita gariskan. So kita gariskan. Pastikan garisan awak betul lah. Betul tak buat macam ni? Betul tak buat macam ni? Belajar. Salah. Apa yang salah? Garis lurus. Garis lurus salah. Salah. Jawapan awak salah. Apa yang salah di sini? Kena buat garis putus-putus. Ya, garis putus-putus. Sebab dia terlindung. ST ya, ST. Saya nak buat garisan ST. Dia terlindung. So, gunakan garis putus-putus. Memaksud sisi yang terlindung. Dalam objek ni pun ada kan? Dalam objek ni ada tak garisan putus-putus? Nampak tak? PW garis putus-putus. TW garis putus-putus. Sebab apa? Sebab dia terlindung. Dia terlindung. Biasa dia guna garis putus-putus. So untuk garisan putus-putus ni ialah untuk mewakili sisi yang terlindung. Dan last sekali tolong sambungkan ya. Dia punya binaan ni lah. Sambungkanlah dia punya garisan binaan dengan menggunakan garisan yang halus. Gunakan garisan halus. Boleh. Dan tambahkanlah sudut 45 darjah. Boleh tak pelajar? Ada soalan tak pelajar? Tak ada. Tak ada. So saya terpaksa berhenti di sini sebab 2.30 pelajar, 3 gemilang ada Google Meet So kita sambung besok, boleh? Boleh. Sekali lagi tolong buat buku modul soalan yang saya bagilah. Tolong buat, dan tak faham tengok jawapan. Kadang-kadang bukannya tak boleh buat lah, kadang-kadang awak cuma tak boleh bayangkan. So awak tengok jawapan tak apa. Maka awak pun gitu. Faham maksud tak? Awak bukan tak boleh, cuma kadang-kadang awak tak terfikir. So awak kena buat, lepas tu tengok begitu rupanya. Baru awak dapat satu ilmu lah. So saya harap awak cuba buat. Besok kita bincang. Kalau ada masalah. Kalau tak ada masalah, lagi baguslah. Tapi kalau ada masalah, kita bincanglah. Yang penting buatlah.
Yang penting awak buat. Okay, so kita berhenti di sini, kita jumpa esok. Okay, so hari ni saya tak bagi awak Google Form sebab memang saya adalah record Okay, so sekian, terima kasih lah. Okay, semua belajar. Semoga memfaham.